Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan KPPB iaitu Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna hasil gabungan 3 subjek iaitu PIMK 3063, EDUP 3053 dan EDUP 3043. Seterusnya kita pergi kepada CLO ataupun Course Learning Outcome pada kursus yang digabungkan. Terdapat 3 kursus. Kursus yang pertama PIMK 3063 iaitu Pedagogi Pendidikan Islam 2, Akidah dan Sirah. Kursus yang kedua, EDUP 3053 iaitu Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Manakala bagi kursus yang ketiga, EDUP 3043 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. Bagi kursus PIMK 3063, CLO yang difokuskan adalah pada CLO yang ketiga, iaitu menghasilkan rancangan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang akidah dan sirah secara berkumpulan. Manakala bagi kursus EDUP 3053, CLO yang difokuskan adalah pada CLO yang keempat, iaitu menghasilkan media pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Manakala bagi kursus EDUP 3043, CLO yang difokuskan adalah pada CLO yang kedua, iaitu membincangkan dengan kritis peranan guru dalam menguruskan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan membina hubungan yang positif di dalam bilik darjah aliran perdana dan inklusif. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan fokuskan kepada big idea. Okey, big idea yang dapat dikeluarkan daripada gabungan ketiga-tiga subjek ini adalah teknologi pemacu kecemerlangan pendidikan Islam. Hal ini kerana jika dilihat pada gambar rajah yang disediakan, ketiga-tiga subjek ini mempunyai perkaitan dan kesinambungan antara satu sama lain, di mana kami akan merungkaikan satu demi satu perkaitan dalam konten yang seterusnya. Baiklah, seterusnya seperti mana yang dibentangkan, kumpulan kami telah memilih big idea iaitu teknologi pemacu kecemerlangan pendidikan Islam. Dalam menjayakan big idea dan menjadikan teknologi sebagai wasilah ataupun pemacu kepada perkembangan pendidikan Islam, kita harus melihat 3 essential question ataupun 3 persoalan yang terpenting dalam menjayakan big idea ini. Kita harus melihat daripada aspek perkaitan, penghasilan dan keberkesanan. Perkaitan yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana teknologi itu dapat meningkatkan kualiti pengajaran pendidikan Islam. Di dalam menjayakan ataupun merealisasikan big idea teknologi pemacu kecemerlangan pendidikan Islam, kita harus mampu mengaitkan bahawa teknologi ini sememangnya dapat meningkatkan kualiti pengajaran pendidikan Islam. Dan yang kedua adalah penghasilan. Bagaimanakah penghasilan bahan sumber pengajaran yang berkesan dan efektif menggunakan teknologi? Bagaimana kita ingin menghasilkan bahan sumber pengajaran yang berkesan dalam subjek pendidikan Islam menggunakan teknologi? Dan yang seterusnya adalah keberkesanan. Sejauh manakah keberkesanan sumber bahan pengajaran yang berasaskan teknologi ini mampu memberi kesan kepada proses pembelajaran dan pengajaran PDP dalam subjek pendidikan Islam? Seterusnya kita pergi kepada cara pelaksanaan tugasan. Bagi kesemua kursus iaitu PIMK 3063, EDUP 3053 serta EDUP 3043, sebelum tugasan ini dihasilkan, para pelajar diminta untuk membaca dan meneliti soalan dengan sebaiknya, menerima arahan dan mendengar arahan dengan sebaiknya daripada para pensyarah serta melakukan perbincangan. Perbincangan yang dilakukan tidak semestinya dalam kalangan pelajar sahaja, malah perbincangan boleh dilakukan bersama pensyarah. Seterusnya adalah semasa pelaksanaan tugasan. Jadi melalui fasa ini kita dapat lihat terdapatnya penggunaan model KPPB dan teknologi. Bagi kursus PIMK 3063, cara berhubung yang telah digunakan adalah melalui aplikasi WhatsApp dan juga Google Meet. Manakala hasil tugasan pula adalah melalui rancangan pengajaran harian ataupun RPH dan video bahan sumber. Manakala bagi kursus EDUP 3053, cara berhubung telah digunakan melalui aplikasi Google Meet, WhatsApp dan juga Google Classroom. Manakala hasil tugasan pula adalah Google Sites dan Refleksi. Manakala bagi kursus yang terakhir iaitu EDUP 3043, cara berhubung adalah melalui aplikasi Google Meet dan WhatsApp. Manakala hasil tugasan pula adalah pengurusan grafik. Seterusnya adalah rujukan pakar semasa pelaksanaan tugasan. Jadi bagi ketiga-tiga kursus iaitu PIMK 3063, EDUP 3053 dan EDUP 3043, rujukan pakar yang telah dirujuk adalah pada pensyarah IPG atau IPT serta guru cemerlang. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan fokuskan kepada hasil tugasan. Okey, jadi untuk hasil tugasan, kami telah menghasilkan tugasan yang berbeza. Namun kami menggunakan maklumat yang sama untuk menghasilkan sebuah output yang berkualiti. Okey, jika dilihat pada slide yang dipaparkan, subjek EDUP 3043 telah digabungkan dengan subjek PIMK 3063 untuk menghasilkan tugasan dalam subjek EDUP 3053.
di mana dalam subjek EDUP 3043 iaitu pengurusan bilik darjah dan tingkah laku, kami telah memperincikan ataupun kami telah memfokuskan kepada peranan guru dalam membina hubungan positif dalam bilik darjah. Okey. Jadi maklumat ini akan digunakan oleh guru untuk membina hubungan positif melalui pemilihan bahan, langkah-langkah ataupun aktiviti yang akan dijalankan sepanjang proses pembelajaran dan pengajaran berlangsung. Okey, jadi maklumat yang diperincikan dalam subjek EDUP 3043 telah diterapkan dalam subjek PIMK 3063 untuk menghasilkan sebuah rancangan pengajaran harian yang berkualiti dan bermanfaat. Kami juga telah mendapatkan maklumat-maklumat penting daripada pakar tentang bagaimana ingin menghasilkan sebuah RPH yang efektif kepada para pelajar. Dan pakar tersebut terdiri daripada guru-guru cemerlang semasa kami menjalani proses pengalaman berasaskan sekolah iaitu PBS pada semester 3 yang lepas. Okey, jadi penghasilan RPH yang berkualiti tadi telah digunakan untuk menghasilkan sebuah video pengajaran yang bermanfaat bagi para pelajar. Hal ini kerana kami telah menggunakan maklumat yang dipelajari dalam subjek EDUP 3053 untuk menghasilkan sebuah video yang berkualiti dan dimasukkan ke dalam YouTube untuk tontonan para pelajar. Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar? Sihat? Hari ini kita nak belajar subjek pendidikan Islam tahun 5 dalam bidang sirah bertajuk Hijrah Membawa Rahmat. Okey, sekarang cuba kita perhatikan peta di atas. Okey, peta ni berkenaan dengan kisah strategi berhijrah Rasulullah SAW. Di mana kalau kita tengok dalam peta tu ada dua jalan. Sekarang jom kita tengok teladan-teladan yang kita dapat perolehi daripada kisah kebijaksanaan Rasulullah. Jom kita tengok. Jadi itu adalah salah satu kesinambungan antara subjek PIMK 3063 dan EDUP 3053. Perkaitan yang kedua adalah kami telah menghasilkan sebuah Google Site di mana kami menggunakan rujukan rancangan pengajaran harian yang dibina dalam subjek PIMK 3063 iaitu tajuk Sirah. Berikut merupakan paparan Google Site yang telah kami hasilkan dan kami juga telah memasukkan aplikasi-aplikasi yang pelbagai dan menarik sebagai bahan bantu mengajar sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Setelah kami menghasilkan Google Site, kami juga mendapatkan respon daripada rakan-rakan tentang penilaian Google Site yang dihasilkan. Oleh sebab itu, penghasilan Google Site ini telah membuktikan kesinambungan antara ketiga-tiga subjek di mana maklumat yang diperolehi daripada subjek EDUP 3043 dan PIMK 3063 telah diterapkan dalam satu medium pengajaran ataupun medium teknologi baru yang dinamakan sebagai Google Site, di mana Google Site ini boleh diakses ataupun digunakan oleh para pelajar tidak kira di mana sahaja mereka berada. Okey, jadi itulah antara bukti-bukti hasil tugasan yang telah kami hasilkan untuk gabungan ketiga-tiga subjek ini. Okey, baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada impak ataupun kesan yang didapati oleh pelajar setelah berjaya menyelesaikan ketiga-tiga kerja khusus yang diberikan oleh para pensyarah. Kesan yang diperolehi oleh para pelajar dapat dilihat dengan jelas pada refleksi yang telah diberikan oleh para pelajar. Dan salah satu daripada refleksi tersebut telah mengatakan bahawa pelajar sendiri telah merujuk kepada para pensyarah dan golongan-golongan pakar dalam menentukan kaedah dan teknik yang sesuai yang ingin diterapkan dalam RPH. Dalam subjek PIMK 3093, pelajar telah diarahkan untuk menghasilkan satu RPH dan hasil daripada tugasan tersebut, kemahiran komunikasi pelajar dapat ditingkatkan lagi kerana pelajar tersebut secara sendirinya berani untuk bertemu bual dan membuat soalan selidik bersama para pensyarah dan beberapa golongan pakar agar RPH yang dihasilkan adalah yang terbaik dan efektif pada para pelajar. Dan hal ini sekaligus membuktikan bahawa penghasilan tugasan dalam PIMK 3093 yang mengarahkan pelajar untuk menghasilkan RPH terbukti dapat menerapkan salah satu daripada elemen 6C yang ingin diterapkan dalam PAK abad ke-21 iaitu kemahiran komunikasi. Dan seterusnya, salah satu daripada elemen 6C yang dapat diterapkan hasil daripada ketiga-tiga kerja khusus subjek ini adalah dapat meningkatkan kreativiti bagi subjek teknologi EDUP 3093 kerana diarahkan untuk membuat Google Site. Dan ini amatlah mencabar bagi pelajar di mana saya sendiri dan para pelajar yang lain perlu membuat eksplorasi untuk mengenal pasti bagaimanakah cara untuk menghasilkan Google Site yang paling menarik dan efektif jika ini digunakan dalam PDP bagi pelajar-pelajar. Okey, seterusnya
selain daripada itu, tugasan-tugasan yang diberikan dalam subjek ini juga mampu meningkatkan kolaborasi antara sesama pelajar. Hal ini dikatakan kerana dalam menghasilkan bahan sumber, video bahan sumber dalam subjek PIM 303 ini, pelajar dikehendaki untuk membuat satu video bahan sumber. Pelajar akan membahagikan tugasan antara satu sama lain agar satu penghasilan video bahan sumber yang menarik dapat dihasilkan. Dan hal ini secara tidak langsung dapat melatih pelajar dan dapat melatih pelajar sendiri dalam menerapkan kolaborasi. Elemen kolaborasi juga adalah salah satu daripada elemen nafsi yang perlu diterapkan dalam PAK abad ke-21. Jadi berdasarkan ketiga-tiga kerja khusus yang dibawakan oleh para pensyarah, pelajar dapat menerapkan elemen nafsi iaitu elemen komunikasi antara satu sama lain, kreativiti apabila pelajar sendiri dapat merujuk pada pakar, apabila pelajar sendiri willingly ataupun dengan sendirinya melakukan soalan selidik dan bertanya kepada pakar dalam memilih teknik dan penghasilan kaedah yang sesuai dalam PDP ketika menghasilkan approach itu, dan yang seterusnya dapat meningkatkan sense of kolaboratif, elemen kolaborasi antara satu sama lain apabila mereka ingin menghasilkan kerja khusus yang menuntut kepada pelajar untuk menghasilkan video bahan sumber yang menarik, penghasilan approach dan sebagainya, memberikan kepada pelajar pengalaman baru sekaligus dapat menerapkan elemen nafsi yang saya katakan seperti yang dikatakan sebentar tadi. Dan salah satu impak yang terbesar adalah pelajar dapat sendiri merasai pengalaman baru dalam menyelesaikan setiap tugasan yang telah dibawa. Dan salah satu daripada video bahan sumber yang dihasilkan berjaya mencapai dan mendapat sambutan yang sangat tinggi. Apabila video yang dihasilkan berjaya mencapai sebanyak hampir kepada 400 tontonan. Dalam penghasilan video tersebut, penonton juga banyak memberikan komen-komen yang membina seperti slide yang menarik, pembentangan yang sangat efektif dan penggunaan bahan sumber yang sangat kreatif. Dan ini membuktikan bahawa pelajar tersebut mampu menghasilkan penggunaan bahan sumber berasaskan teknologi yang menarik dan efektif dalam subjek teknologi dan pendidikan Islam. Dan ia telah memberikan pengalaman baru kepada pelajar untuk menjadi lebih terbuka, iaitu berkongsi maklumat dan menjadi lebih kreatif. Okay, baiklah, seterusnya daripada aspek ataupun impak terbesar yang dapat dilihat adalah daripada segi pemanfaatan digital, kerana dalam menghasilkan setiap tugasan yang diberikan, pelajar dapat meningkatkan kemahiran teknologi. Hal ini dikatakan demikian kerana sepanjang proses PDP bersama para pensyarah, pelajar bukan sahaja terdedah kepada penggunaan aplikasi semasa. Hal ini adalah kerana pelajar bukan sahaja dapat memperolehi kemahiran teknologi ketika pelaksanaan kerja khusus sahaja, tetapi ketika proses pengajaran bersama para pensyarah juga, pelajar sudah terdedah kepada aplikasi-aplikasi interaktif seperti Padlet, Classroom, Google Site dan sebagainya, penggunaan Jamboard dan lain-lain lagi. Jadi perkara tersebut ataupun sesi pembelajaran bersama pensyarah turut membantu untuk pelajar menjadi celik teknologi dan memanfaatkan setiap kemahiran teknologi dalam penghasilan kerja khusus. Dan impak yang terakhir adalah pelajar dapat menghubungkan maklumat yang dihasilkan dengan masyarakat luar. Contohnya adalah penghasilan video bahan sumber yang dihasilkan berjaya mendapat sambutan masyarakat daripada luar hasil daripada video pembelajaran tersebut dimuat naik ke dalam YouTube. Jadi video tersebut berjaya meraih tontonan umum dan perkongsian maklumat berlaku dengan giat. Dan ini memberi semangat kepada pelajar untuk menghasilkan video-video pengajaran yang lebih interaktif dengan memanfaatkan kemahiran teknologi yang telah diperolehi dalam penghasilan yang telah diperolehi dalam menyelesaikan tugasan yang telah diberikan oleh pensyarah. Jadi secara rumusannya, impak yang dapat diperolehi daripada pelajar hasil daripada penghasilan kerja khusus ini adalah pelbagai. Namun kami rangkumkan kepada 3 aspek, iaitu dalam refleksi pelajar, pelajar sendiri menyatakan mereka dapat menggalakkan elemen-elemen nafsi yang ingin diterapkan dalam pendidikan abad ke-21 seperti komunikatif, kreativiti, collaboration dalam diri pelajar, dan seterusnya dapat meningkatkan dan kesan yang seterusnya adalah daripada aspek kemahiran teknologi di mana pelajar dapat mengasah bakat ataupun kemahiran teknologi mereka dengan lebih mendalam. Dan yang terakhir adalah pada aspek perhubungan antara pelajar ataupun perhubungan antara pelajar dan juga masyarakat luar dengan bantuan perluasan maklumat seperti pelajar mengupload video pada YouTube dan maklumat tersebut sampai kepada masyarakat umum dan berjaya meraih tontonan lebih daripada 400 kali dan mendapat sambutan yang hangat. Jadi itulah beberapa impact yang dapat diperolehi oleh pelajar hasil daripada penghasilan kerja khusus bagi ketiga subjek ini.